RM4.5 juta diperuntukkan bina kedai baru di Pekan Western Beaufort. Itu antara fokus berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya langsung bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Ya, Sahih. Lanskap Pekan Western yang terletak di pedalaman bawah Sabah bakal berubah apabila projek pembinaan 12 unit kedai baharu di pekan itu siap hujung tahun ini. Pembinaan rumah kedai serba moden ini bukan sahaja mengindahkan lagi lanskap sedia ada, malah bakal menjadi tarikan baharu pelancong. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, projek pembinaan melibatkan kos keseluruhan RM4.5 juta itu bakal menggantikan bangunan kedai sedia ada yang telah dibina berdekad lamanya. Keseluruhannya 4.5 dan pembinaan 2.7 juta. Dan semua dana diberikan dari Yang Berhormat Ketua Menteri lah, Kerajaan Negeri Sabah. Maknanya ini adalah salah satu lambang dapat kedai baru, hadiah dapat kedai baru dengan kerajaan yang telah dapat merealisasikan penjanaan ekonomi yang sangat melonjak. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pesyatana Cadangan Pembinaan Kedai Sosial Ekonomi Pekan Baharu Western. Apabila siap, ia memberi kemudahan kepada usahawan tempatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan dalam keadaan lebih selesa dan kondusif. Warga kerja Eastern Sabah Security Command ESCOM diminta terus memperkukuh momentum kerja sebagai satu pasukan dalam suasana gembira dan bersemangat kental. Mereka juga perlu terus kekal meningkatkan usaha berlandaskan dasar dan polisi Kementerian Dalam Negeri KDN serta kerajaan negeri. Komander ESCOM Datuk Victor Sanjos berkata, seranan itu adalah selaras dengan keazaman agar Zon Selamat Sabah Timur Zon kekal selamat dan kesejahteraan komunitinya sentiasa terjamin. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat Tahun Baharu 2025 sempena Majlis Perhimpunan ESCOM 2025 kepada 140 warga kerja ESCOM di Lahad Datu. Datuk Victor turut menzahirkan penghargaan kepada semua termasuk pengamal media yang telah membantu dan menyokong usaha ESCOM sepanjang tahun 2024 sehingga banyak kejayaan luar biasa dilakar. Kerjasama ini diharap kekal dan diperkukuh tahun ini kerana ESCOM akan terus komited menjadi benteng utama dalam menjaga keselamatan, ketenteraman dan kedaulatan negara. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali ketika menyampaikan ucap tama dalam majlis ini menyatakan 3 fokus utama bahagian awam ESCOM untuk tahun ini. Ia melibatkan usaha memperkukuh kerjasama strategik, mengadaptasi teknologi baharu dan memperkasa sesi libat urus bersama komuniti Ezon. Seramai 116 kanak-kanak dari 8 tabika kemas dalam Parlimen Tawau mengikuti program Pratafis Tabika Kemas tahun lalu. Program bertujuan memperkasa pendidikan Al-Quran selain memberi nilai tambah kepada modul sedia ada. Pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Tawau, Juliana Muhammad Udin berkata, antara tabika terpilih ialah Tabika Kemas Balumbi, Tabika Kemas Kampung Wakuba, Tabika Kemas Kem Kabota A dan B serta Tabika Kemas Sri Apas A. Pada tahun 2024 bagi Parlimen Tawau ni kita ada 8 tabika lah kelas yang terpilih di mana pendidik masyarakat ni telah dibagi kursus sebelum ini untuk melaksanakan pratafis melibatkan 116 kanak-kanak. Jadi pada tahun ini ada penambahan lagi lah di mana pendidik-pendidik masyarakat akan dibagi kursus lagi untuk pelaksanaan pratafis ini. Juliana bercakap kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi Tabika Taska Kemas Parlimen Tawau di Dewan Masyarakat Tawau. Menjelang tahun 2026, Kemas menyasarkan untuk melahirkan 140,000 kanak-kanak hufaz cilik menerusi program Pratafis Tabika Kemas. Program Return to Work RTW Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah Cawangan Sandakan menyampaikan peralatan keusahawanan dan kotak prihatin kepada orang berinsurans OB dalam program Cakna Prihatin Perkeso 2025.
Program diketuai Pengurus Perkeso Sandakan Mariam Hassan dengan kerjasama rakan strategik Pengurus Tabung Haji TH Sandakan, Nasir Misal, mewakili TH Sabah menyerahkan sumbangan kepada OB Asrini Arinin di kediamannya di Taman Merpati Batu 7 Sandakan. Program Cakna tersebut antara inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR bagi membantu pencarum perkeso yang tersenarai dalam RTW menceburi bidang keusahawanan. Ia bagi menjana pendapatan selain menyediakan platform perlindungan sosial kepada pencarum khasnya penerima OB. Sementara itu, OB Asrini ketika ditemui menzahirkan rasa syukur atas bantuan diberikan bagi membantunya menjana pendapatan. Komitmen dengan macam kami, orang-orang macam kami ni, memang orang bilang terbaiklah. Senang berurusan, cepat. Lepas tu orang rajin follow up. Kalau saya macam ada tersilap ke, macam saya terlambat, buat masa sekarang, Perkeso tiada bagi apa-apa masalah lah. Dan memang yang terbaik lah. Segala urusan saya dengan Perkeso bagus. Asrini merupakan penerima pencen bulanan hilang upaya kekal Perkeso selepas terlibat kemalangan di tempat kerja pada 22 Mei 2023. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Jovinia.